Empat pemain keturunan yang bakal perkuatkan timnas Indonesia. Siapakah pemain itu, guys? Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kembali lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar kalian yang menonton video ini? Saya doakan dan harapkan agar kalian semua berada di dalam keadaan yang bahagia dan juga sentiasalah dirahmati oleh Allah SWT. So guys, kali ini saya akan react berkaitan dengan pemain bola sepak Indonesia guys. Jadi kalau kita tengok pasukan timnas Indonesia dari hari ke hari semakin dia punya pencapaian ya begitu memberangsangkan dan juga begitu memuaskan. Dan kali ini saya akan react tajuknya 4 pemain keturunan yang bakal perkuatkan timnas Indonesia. Itu dia punya tajuk. Jadi kalau kita tengok ya yang selalu saya dengar lah Arhan ya dan beberapa lagi pemain-pemain pasukan timnas Indonesia, pemain-pemain muda yang sungguh cergas, yang begitu hebat. Dan kali ini kita tengok siapakah pemain itu. Yuk kita simak video ini. Dan untuk video kali ini saya tengok di channel Bcam Studio ya. Seperti biasa lah guys, kita support juga ini Bcam Studio sebab banyak info berkaitan dengan sepak bola di channelnya. Jadi guys, yuk kita simak siapakah 4 pemain yang berketurunan nih bakal memperkuatkan pasukan timnas Indonesia guys. Yuk kita simak video ini sama-sama. Jom. Alright guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bcam Studio. Ini Lan. Informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ini aku nak bercerita ngomong tentang 4 pemain naturalisasi. Ini ya, 4 pemain keturunan kacukan daripada Indonesia yang bakal memperkuatkan timnas Indonesia pada tahun ini. Bagi aku pemain naturalisasi ni bukan calang-calang pemain. Mereka sememangnya cukup mantap. Jadi sebelum tu aku nak bagi tahu ada perbezaan menggunakan term naturalisasi untuk kedua-dua negara, Malaysia dan juga Indonesia. Untuk Malaysia, term naturalisasi tersebut diberikan kepada pemain yang langsung tiada darah Malaysia. Pemain tersebut telah duduk 5 tahun di Malaysia seperti Di Paula, Liridon dan juga Sumareh. Tapi untuk pemain yang ada darah Malaysia, mereka diberikan term keturunan ataupun kacukan. Berbeza dengan Indonesia yang mana term naturalisasi tersebut diberikan kepada pemain yang still ada keturunan Indonesia ataupun negara lain dan juga pemain yang telah tinggal 5 tahun. So ada perbezaan term naturalisasi. Gitu ya. Dia punya yang confuse antara Malaysia dan juga Indonesia. Jadi tanpa membuang masa, mari kita kenal pemain yang pertama. Yang pertama adalah Sandy Walsh, berusia 26 tahun. Jadi untuk term umurnya aku ambil daripada tarikh lahir mereka, bukan daripada tahun 2022 ni, right? Jadi asal usul keturunan Sandy ni daripada Indonesia adalah berasal daripada sebelah ibunya, yang mana kakeknya berasal daripada Surabaya, manakala neneknya pula berasal daripada Malang. Surabaya, neneknya Malang. Jadi apa yang menariknya, Sandy ni telah dilahirkan di Belgium dan juga mempunyai keturunan Belanda. Jadi beliau ni mempunyai ketinggian 185 cm dan sering bermain di posisi right back. Jadi beliau ni mungkinlah akan fight dengan Asnawi Mangku Alam di posisi right back tersebut. Juga beliau juga boleh bermain di posisi centre back dan juga right midfielder. Untuk karier kelab pula, beliau telah memulakan dengan kelab-kelab muda, which yang pertama adalah Tempo Overijse, and then Hoylett, Anderlecht dan juga Genk. Jadi untuk kelab senior pula, beliau telah bermain untuk 3 pasukan, which yang pertama adalah Genk pada 2012 hingga 2017, and then beliau telah berpindah ke kelab Zulte Waregem 2017 hingga 2020, dan kelab sekarang adalah Kevin Michelin. Jadi melalui statistik daripada transfer market, beliau telah skor 10 gol dan juga telah assist 19 gol lah skornya. Bagi aku statistik yang cukup baik buat seorang defender. Right. Jadi untuk karier timnas pula, beliau pernah mewakili skuad Belanda daripada under 15 hinggalah under 20 daripada tahun 2009 hingga 2014. Alright. Jadi kalau kita tengok kat Instagram beliau ni sememangnya cukup dia masih mengekalkan dia punya asal tu asal keturunannya itu. Tengok bawa bendera Indonesia guys. Kita akan Indonesia apabila banyak meletakkan bendera Indonesia dan juga
boleh letak bahasa Indonesia. Jadi kalau kita tengok kat situ. Oh, tengok di sini ya. Tengok ni dia ada ni letak. Oh, 25 dan syukur satu-satunya. Wah. Saya adalah agar anda semua tetap aman dan merawat orang yang anda cintai dari diri anda sendiri. Habiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman anda selama terkunci kerana itu yang paling penting. Cinta Indonesia. Love. Oh, ini ya. Sandy Was ya. Dia punya beliau nama. ni memangnya cukup tertarik untuk mewakili pasukan Indonesia. Pemain yang kedua adalah Jordi Amat berusia 29 tahun. Ingat umur ni aku ambil daripada tarikh lahir mereka, bukan daripada tahun 2022 ni, alright. Jadi keturunan Jordi Amat daripada Indonesia adalah berasal daripada sebelah neneknya, which berasal daripada Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi beliau ni juga telah lahir di Sepanyol dan juga mempunyai darah keturunan Sepanyol. Jadi beliau ni yang berketinggian 184 cm, seringkali bermain di posisi centre back, namun beliau juga boleh bermain di bahagian defensive midfielder. Alright, melalui statistik daripada Transfer Market, beliau telah skor 3 gol dan juga 1 assist sepanjang tadi itu Wales dia 10, ini 3 skor. Untuk kelab pula beliau telah bermula dengan skuad muda bersama dengan Kenneth Dima pada tahun 1998. And then untuk kelab senior pula, beliau banyak mewakili kelab-kelab terutama di dunia seperti Rayo Vallecano, Espanyol dan juga Real Betis di Liga Spanyol. Wah, bukan calang-calang punya kelab di Swansea City. Di sinilah nama beliau cukup naik, nama beliau cukup terkenal di seluruh dunia. And then untuk tahun ni pula, beliau telah bermain di Liga Belgium bersama dengan pasukan UPen. Untuk karier timnas pula, beliau pernah mewakili Spain Under-16 sehinggalah Spain Under-21 daripada tahun 2008 sehinggalah 2014. Right, jadi ada beberapa fakta menarik yang mana beliau ni juga pernah dilatih bersama dengan Luis Milla, mantan coach Indonesia Under-23 ketika mereka bersama-sama dengan timnas Spain Under-21, dan juga beliau juga pernah dilatih dengan jurulatih yang cukup baik iaitu Mauricio Pochettino ketika mereka bersama di Espanyol. Pemain yang ketiga adalah Miss Higgins yang baru berusia 20 tahun. Pemain yang masih muda dan mungkin akan menjadi aset yang cukup penting untuk pasukan Indonesia kelak. Jadi Miss Higgins ni dikatakan mempunyai keturunan Indonesia berasal daripada sebelah ibunya yang lahir di Manado. Jadi beliau ni juga telah dilahirkan di Belanda dan juga mempunyai kewarganegaraan negara Belanda. Jadi pemain yang berketinggian 183 cm ini seringkali bermain di posisi centre back. Kau bayangkan Indonesia mempunyai 3 pemain naturalisasi di bahagian centre back. Jordi Amat, Alkan Bagot dan juga Miss Higgins. Memang cukup power lah kalau mereka ni bermain bersama, sebab kalau kita tahu Shin Tae-yong ni juga kadang-kadang bermain 3 sistem centre back. Memang lumayan cukup power dong. Untuk kelab pula, beliau bermula dengan pasukan-pasukan muda seperti New Zealand, and then Spartak Niška dan juga FC20. Namun bahasa beliau banyak bermain dengan FC20. And then pada 6 Disember 2018 beliau telah sign kontrak profesional dengan FC20, dan pada Disember 2020 beliau telah melakukan debut untuk pasukan FC20 ketika bertemu dengan Ajax ketika itu. Untuk timnas pula, beliau masih belum pernah mewakili timnas Belanda. Jadi untuk timnas Indonesia ni adalah negara pertama yang bakal Miss Higgins mewakili untuk bermain dengan pasukan timnas. Jadi untuk statistik pada 2021-2022 ni beliau telah bermain 17 game dengan telah skor 1 gol dan juga 1 assist. Yang mana bagi aku adalah statistik yang cukup baik dengan usianya masih muda. Beliau mampu bermain banyak game untuk pasukan utama FC20, alright. Jadi kalau kita tengok kat Instagram beliau juga, beliau telah meletakkan bendera Indonesia. Jadi kat situ mungkin beliau memang cukup berminat untuk mewakili pasukan Indonesia. Tengok ni, we never give up. Ada bendera Indonesia, kita Garuda. Wow, tengok guys, masih dia. Ini rasanya kalau dia ambil nih guys, untuk kekuatan pasukan timnas Indonesia lagi mantap nih guys. Dorang pun pengalaman dorang main di luar negara memang tidak dinafikan lah dorang punya kehebatan. Jadi yang keempat dan juga yang terakhir adalah Ragnar Oratmangun berusia 24 tahun. Jadi salah silah keturunan Indonesia Ragnar ni adalah daripada sebelah ayahnya yang berasal daripada Maluku. Right, dan beliau juga dihabarkan adalah seorang Muslim apabila terlihat perkataan Alhamdulillah
di bio Instagram beliau. Jadi beliau ni berketinggian 180 cm. Wow, kalau kita tengok 4 calon naturalisasi Indonesia ni, semua pemain yang mempunyai fizikal yang mantap, tinggi-tinggi, semua melebihi 180 cm. Itu kalau sudah tinggi, tough lagi, itu satu kiranya tulang belakang untuk aset pemain untuk di dalam pasukan. Cukup baiklah, alright. Jadi ni beliau ni banyak bermain di posisi right winger dan juga beliau juga boleh bermain di posisi attacking midfielder dan juga left winger. Mengikut statistik daripada Transfer Market, beliau telah skor 22 gol dan juga 20 assist. Wow. Bagi aku statistik yang cukup mantap, cukup boom lah bagi seseorang pemain ni. Untuk career club pula, beliau telah bermula dengan pasukan muda iaitu NEC Nijmegen, and then untuk senior pula beliau masih bersama dengan pasukan NEC Nijmegen, and then telah berpindah kepada kelab Top Os and then Cambuur, dan kelab yang terkini adalah di Liga Belanda iaitu Go Ahead Eagle. Jadi kalau kita tengok Federasi Indonesia ni cukup serius untuk memanggil pemain-pemain naturalisasi. Oh ini. Woi, hebat. Yang mempunyai kualiti yang cukup baik di pentas antarabangsa untuk mewakili Indonesia. Memang cukup baiklah. Kecuali Haruna. Aku dengar ramai fan-fan Indonesia cukup tidak suka dengan Haruna ni, sampai Haruna out. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Aku Lan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So guys, kalau mengikut daripada 4 pemain yang dibicarakan oleh Lan ni guys, sebenarnya inilah sebenarnya kekuatan pasukan timnas Indonesia. Kalau dikutip semua pemain-pemain hebat ni dan diorang pun sebenarnya mau bermain dengan pasukan timnas Indonesia. Ini satu kredit bagi pasukan timnas Indonesia kerana diorang ni secara sukarela dan juga pengalaman-pengalaman yang diorang perolehi ini bermain di luar negara, di klub-klub, banyak klub yang diorang telah masuk bermain di klub tu, dan rekod yang diorang perolehi tidak mengecewakan guys. Jadi kalaulah pasukan timnas Indonesia mengambil 4 pemain ni rasanya pasukan timnas Indonesia akan menjadi satu pasukan yang lagi padu dan power guys. Sebab tengok sejak dari segi fizikal, diorang punya kekuatan tu memang hebat. Sebab kalau bermain bola ni guys, salah satu fizikal, lepas tu kedua ketahanan fizikal tu. Jadi inilah satu kelebihan yang ada pada negara Indonesia sebenarnya. Kalau dicungkil bakat-bakat ini, diambil yang profesional ini bermain untuk pasukan timnas ini, bermain untuk timnas Indonesia, pasti akan mendapat satu keputusan yang begitu baik di mata dunia guys. Jadi guys, apapun semoga suatu masa nanti 4 pemain ini akan bermain untuk pasukan timnas Indonesia. Kita tunggu dan lihat macam mana kesudahannya. Jadi guys, bagaimana pula pandangan kalian terkait dengan pemain-pemain yang berketurunan Indonesia ni guys? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja untuk kali ini. Salam silaturahim, salam serumpun, dan salam persaudaraan daripada saya guys, negara Malaysia, untuk kalian semua walau di mana juga Anda berada. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.